Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 20 Ogos 2021. Tindakan tegas akan diambil terhadap ketua jabatan dan agensi kerajaan yang didapati menyumbang kepada kelewatan projek pembangunan Sabah. Itu respon Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor selepas dimaklumkan bahawa pelbagai projek diluluskan Kerajaan Persekutuan masih di peringkat pra-pelaksanaan. Menurut Datuk Haji Ji, meskipun terdapat kekangan akibat pandemik, ia bukan alasan untuk tidak menyempurnakan tanggungjawab dengan baik. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Haji Ji berkata, tempoh masa perlu ditetapkan untuk pelaksanaan semua projek pembangunan dibiayai Persekutuan, termasuk yang mengalami kelewatan setelah berlaku pandemik. Beliau juga berharap rancangan Kerajaan Persekutuan mengkaji semula projek pembangunan yang diluluskan tetapi belum dilancar tidak akan memberi kesan besar kepada Sabah. Menyentuh prestasi rancangan Malaysia ke-12 RMK12 Negeri Sabah, Datuk Haji Ji menjelaskan setakat 8 Ogos sejumlah 1.459 bilion ringgit atau 32.31% daripada 4.517 bilion ringgit yang diluluskan telah dibelanja di bawah Pelan Pusingan Pertama RMK12. Mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 yang dijadual 24 hingga 26 Ogos ini ditunda ke bulan depan. Tarikh baharu persidangan itu ditetapkan pada 21 hingga 23 September 2021. Speaker DUN Sabah Datuk Kazim M. Yahya menerusi Warta Kerajaan Keluaran Khas memaklumkan Fasa 1 Artikel 21 Perlembagaan Negeri Sabah memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin boleh dari semasa ke semasa memanggil Dewan Undangan Negeri untuk bersidang. Bagaimanapun persidangan itu terpaksa ditunda ke tarikh baharu berikutan keadaan semasa. Seterusnya, situasi semasa COVID-19 di Sabah. 4 lokaliti baharu masing-masing 2 di Telupit dan Beluran dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula esok hingga 3 September 2021. Demikian menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun selaku jurucakap COVID-19 Sabah dalam kenyataan di Ibu Negeri. Penguatkuasaan PKPD di Telupit melibatkan Kampung Gambaran 1 dan Ladang Ribu Bonus. Manakala di Beluran pula membabitkan Perumahan Ladang Cepat Wawasan 7,000 dan Perumahan Ladang Meridian Paitan. PKPD di 2 lokaliti dilanjutkan hingga 3 September iaitu Kampung Baru Pasir Putih dan Kampung Wallace B, Pulau Sebatik di Tawau. PKPD di Perumahan Kilang Sawit Vitar Tongot pula ditamatkan mengikut jadual bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Masidi turut memaklumkan sebanyak 220 kenderaan diarah berpatah balik ketika pemeriksaan ke atas 31,172 kenderaan melalui 160 sekatan jalan raya di seluruh negeri. Sebanyak 18 kompaun pelanggaran SOP turut dikeluarkan. Manakala penguatkuasaan SOP di perairan melibatkan 79 pemeriksaan di Pantai Timur dan 31 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Bagaimanapun tiada tangkapan dibuat. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi turut memaklumkan 11 kematian direkodkan akibat COVID-19 malam iaitu 4 di Tawau, Kota Kinabalu 3, Keningau 2 dan masing-masing 1 kematian di Ranau dan Tuaran. Sebanyak 2,583 kes baharu menjadikan jumlah kumulatif kini 113,929 kes. Datuk Masidi berkata jumlah pesakit sembuh pula 2,057 orang menjadikan kumulatif sembuh kini 93,223 orang. Seramai 5,067 pesakit sedang menerima rawatan di pelbagai fasiliti termasuk 14 orang di pusat tahanan sementara. Datuk Masidi turut memaklumkan 404 kes baharu COVID-19 semalam melibatkan warga asing. 19 kes pula merupakan kes import iaitu 9 kes dari Selangor, 6 dari Kuala Lumpur dan masing-masing 1 kes dari Pahang, Johor, Melaka dan Kelantan.
Datuk Masidi menjelaskan sebahagian besar kes baharu melibatkan individu berumur 19 hingga 59 tahun iaitu 740 kes. Terdapat 28 kes positif melibatkan bayi dan 180 kes kanak-kanak berumur antara 1 hingga 5 tahun. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kami paparkan statistik kes terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Aktiviti mengibar jalur gemilang seharusnya menjadi budaya segenap lapisan masyarakat, lebih-lebih lagi sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Japen Sabah Harun Madasa berkata, penglibatan semua pihak mengibarkan jalur gemilang secara tidak langsung merupakan terjemahan semangat cintakan negara. Katanya walaupun sambutan Bulan Kebangsaan masih diraih dalam norma baharu bagi mengekang penularan pandemik COVID-19, namun ia tetap meriah jika semua pihak bekerjasama mengibar jalur gemilang. Kita berharap kepada masyarakat di daerah Tawau ini akan terus menyemarakkan semangat ini dan menyokong sambutan pada tahun ini dengan mengibarkan bendera di kedai-kedai, di permis-permis dan juga di kawasan kediaman sebagai lambang kecintaan kita terhadap negara. Harun berkata demikian kepada media sempena penyerahan jalur gemilang kepada Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Arnold Joibi di pekarangan MPT. Japen Sabah menggerakkan 30 buah kenderaan beserta 120 kaki tangan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, termasuk 10 kaki tangan di Tawau untuk berkongsi maklumat mengenai kepentingan mengibar jalur gemilang. Usaha Japen Sabah ini turut dipuji Arnold yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Tawau. Ini merupakan satu pembakar semangat kepada kita lah. Walaupun kita sedang menghadapi pandemik COVID ini, tetapi janganlah kita buat pandemik ini untuk mematahkan semangat kita lah, untuk semangat patriotisme kita. Apabila kita bercakap tentang nikmat kemerdekaan, tidak dapat dinafikan apa yang dikecapi hari ini turut disulami dengan kepesatan arus pembangunan negara. Bukan sahaja di bandar-bandar, nilai pembangunan turut dinikmati masyarakat luar bandar. Di PITAS, projek menaik taraf 50 sekolah daif serta program jalinan digital negara. Jendela kini rancang dilaksana membawa arus perubahan dan pembangunan inklusif. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Saripa Munazra Sarip. Daerah PITAS yang terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu kini antara kawasan pedalaman yang sedang menikmati arus pembangunan. Berdasarkan hasil bancian, populasinya meningkat kepada 50,000 penduduk. Selaras dengan pertambahan itu, pembangunan pendidikan di kawasan ini juga banyak menunjukkan perubahan. Memang banyak perubahan sekali, terutama projek sekolah daib. Dulu sebagai contohnya di SK Nibang, sebuah sekolah yang terletak di pedalaman 3. Begitu juga di SMK Kanibungan. Jika bangunan baru ini boleh digunakan pakai sudah, mungkin keputusan peperiksaan awam akan lebih meningkat lagi. Selain itu, pelaksanaan jendela yang rancak dilaksana melibatkan pembinaan sejumlah 419 menara baharu dan 1,972 pemancar sedia ada akan dinaik taraf kepada 4J, melibatkan peruntukan sebanyak 3.5 bilion ringgit. PITAS adalah satu tidak ketinggalan dari arus pembangunan. Kerana banyak menara yang telah terbina di daerah PITAS ini melalui jendela. Dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, saya percaya rakyat akan menikmati sama dengan rakyat-rakyat yang ada di bandar. Kat kuartal pertama 2021, pencapaian di Sabah kita telah mendapat coverage sebanyak 82.5%.
berbanding awal sebelum ini. Tahun ini kita target kepada 86% dan seterusnya akhir 2022 kepada 90%. Di PITAS ni kita ada 5 menara yang sudah siap. Jadi dan seterusnya semua menara berjumlah 12 menara ni akan on air. Selain daripada pembangunan infrastruktur, pembangunan insan pun kita tengah mengumpul data-data maklumat. Kita pun tengah merancang aktiviti-aktiviti untuk peningkatan ekonomi penduduk di daerah PITAS ni agar mereka boleh keluar dari arus kemiskinan. Arus pembangunan ini juga turut diakui oleh penduduk kampung yang melihat sendiri perubahan demi perubahan di kampung mereka. Dulu kita tiada menara begini apa semua. Terpaksa kalau dulu kita pergi PITAS, pergi pejabat baru boleh tahu apa-apa semua. Tapi syukurlah kalau sekarang ini kita ada melalui telefon apa semua, kita online apa semua, orang-orang kampung pun boleh dapat maklumat di mana-mana kawasan. Melihat perkembangan positif ini, jelaslah tema Malaysia Prihatin sempena Bulan Kebangsaan tahun ini diterjemah mencakupi pelbagai aspek. Saudara, 64 tahun mencapai kemerdekaan, berbagai kemajuan serta pembangunan yang dirasai di seluruh negara dan pastinya di kawasan-kawasan pedalaman di Sabah juga tidak ketinggalan menerima arus pembangunan menerusi program Jendela. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sarifah Munazah Sarif, Berita RTM. Sabah, saudara, usaha membendung penularan pandemik COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.